Hai Lover, selamat datang ke channel pencinta novel. Kali kita teruskan chapter ke-6, bahagian yang ke-6, kisah seram Elisha. Deringan telefon rumah meminggirkan suasana sunyi di dalam rumah. Ayu yang sedang membasuh pinggan di sinki terkejut saat deringan telefon di rumah itu berbunyi. Lalu tangannya yang masih basah bersisir dengan air sabun terus dibasuh dengan air di sinki yang masih mengalir. Elisha, tolong angkat telefon tu. Jerit Ayu memanggil-manggil nama Elisha dari dapur. Bunyi telefon rumah itu terus menjerit, memanggil penghuni rumah agar segera mengangkat ganggangnya. Ayu menuju ke ruang tamu, memandangkan Elisha yang diharapkan untuk mengangkat telefon rumah itu langsung tidak menampakkan kelibatnya. Ya, datang ni. Suara Ayu bersendirian, seolah-olah sedang bercakap dengan telefon di hadapannya. Hello, Assalamualaikum. Dengan segera Ayu menjawab panggilan itu. Lalu salam diucap untuk si pemanggil itu. Waalaikumsalam. Makcik, saya Dennis ni. Kedengaran suara Dennis di ujung talian. Ha, Dennis, tunggu ya. Nanti makcik panggil Elisha. Nanti makcik. Saya bukan nak cakap dengan Elisha, tapi saya nak cakap dengan makcik, terang Dennis. Ayu terkejut apabila Dennis mahu bercakap dengannya, bukan dengan Elisha yang sepatutnya. Nak cakap apa dengan makcik? Ada apa ya? Ayu mula tertanya-tanya. Memandangkan Pakcik Firdaus tak bagi saya datang ke rumah dia lagi, jadi saya cakap dekat telefon je lah. Sebenarnya kalau ikutkan hati saya tak nak masuk campur, tapi demi keselamatan makcik sekeluarga, saya mesti cakap juga. Jalan Dennis lagi. Apa dia Dennis? Kau ni buat makcik risau je. Semalam masa saya pergi belakang rumah makcik, saya nampak ada sesuatu. Dennis mula bercerita. Sesuatu? Apa dia? Saya bersumpah makcik, masa saya dekat dengan perigi itu langsung tak bertutup. Fikiran saya macam ditarik-tarik untuk pergi ke perigi itu. Saya nampak ada hantu perempuan nak keluar dari perigi. Dia cuba mencekam leher saya. Maaf saya nak tanya, ada tak makcik mimpi atau ternampak kelibat kat dalam rumah atau di mana-mana? Soal Dennis. Pernah. Makcik pernah mimpikan arwah Elena. Mimpi yang sangat-sangat menakutkan. Makcik juga pernah nampak kelibat Elena dalam cermin bilik air. Dan malam tadi makcik rasa inilah yang paling menakutkan. Makcik berbual dengan sesuatu yang makcik sangka Elisha, sedangkan rupa-rupanya Elisha ada kat tingkat bawah. Makcik langsung tak terfikir yang makcik berbual tu bukan Elisha. Jadi makcik fikir itu mungkin roh arwah Elena. Ayu menceritakan detik-detik gangguannya kepada Dennis. Sebaik Ayu menceritakan detik-detik gangguan itu, kedengaran tapak kaki seseorang turun dari tangga. Kemudian Elisha kelihatan sedang berjalan menuju ke dapur. Ayu hanya mematikan sahaja tingkah Elisha dengan ekor mata. Elisha dah turun ke dapur, Ayu bercakap sambil berbisik pada Dennis, mengharapkan agar Dennis mendengar suaranya di hujung talian. Sesekali sempat matanya mengeling ke arah Elisha yang sedang minum di dapur. Makcik, jangan sesekali beritahu dia pasal ni. Takut nanti yang makcik cakap tu bukan dia. Jelas Dennis lagi. Maksud Dennis? Ayu berkata. Saya rasa dapat rasakan sesuatu dalam perigi itu. Makhluk itu sekarang sedang menguasai Elisha. Saya sendiri menyaksikan semalam ketika keluar dan dia sekarang ada dalam tubuh Elisha. Saya juga terima tempiasan makcik. Apa yang pasti saya tak tahu apa benda itu. Tetapi dia selalu menjema menjadi seseorang perempuan. Lagi satu makcik, jangan terpedaya dengan muslihat iblis itu. Kelibat Elena yang makcik selalu nampak dalam mimpi tu sebenarnya bukan roh Elena, tapi makhluk tu orang yang meninggal. Mustahil nak jadi hantu makcik. Melainkan kalau dia mati dalam kesesatan. Dia hanya menyamar supaya makcik menganggap itu adalah roh Elena. Sebenarnya tidak, tegas Dennis menyambung kembali prasangkanya. Kamu rasa apa agaknya benda itu Dennis? Saka ke? Benda ni memang datang dari perigi ke? Pakcik Firdaus kamu kata itu perigi buta. Patutlah selama makcik lalu lalang dekat perigi tu meremas macam je.
Bertalu-talu Ayu mengajukan soalan pada Dennis, mengharapkan agar anak muda itu memberi jawapan yang pasti. Tidak lama selepas itu, Elisha yang sedari tadi berada di dapur tiba-tiba muncul dari belakangnya, membuatkan Ayu yang tidak menyedari kehadirannya terus terperanjat. "Elisha, kenapa tiba-tiba ada kat belakang makcik?" Tergagap-gagap Ayu bertanya sambil matanya memandang Elisha. Ayu menelan Ayu, terasa gugup. "Siapa yang telefon tu?" Elisha memandang Ayu dengan pandangan yang tajam. Pandangan itu seolah-olah mengetahui dirinya sedang diperkatakan. Lantas terus sahaja dia merampas ganggang telefon itu dari genggaman Ayu, sehingga rasa sakit tangan ibu tirinya diperlakukan begitu. Ayu tergamam dengan tindakan Elisha itu. Satu tindakan yang kurang ajar pada pandangannya. Lalu ganggang telefon itu terus diletakkan di cuping telinganya untuk bertanya dan untuk mendengar suara siapa di hujung talian dan dengan siapa ibu tirinya berbual di telefon itu. "Tiada siapa pun. Makcik cakap dengan siapa tadi?" Elisha bertanya dengan nada yang kasar. Ayu benar-benar berasa cuak apabila melihat Elisha yang berada di hadapan. Tidak tahu apa jawapan yang harus diberikan. Namun dalam pada itu Ayu mula berkira-kira. Hatinya mula berasa tidak tentu arah. Di fikirannya mula berfikirkan yang bukan-bukan. Adakah itu Elisha atau makhluk lain yang menyerupai Elisha? Atau makhluk lain yang bercakap dengannya dan bukan Elisha yang bercakap? "Makcik bercakap dengan kawan." Tergagap-gagap Ayu menjawab pertanyaan Elisha itu. Lalu ganggang telefon yang dirampasnya daripada genggaman ibu tirinya itu terus diserahkan semula pada Ayu. Kemudian berlalu pergi menaiki anak tangga tanpa sekelumit pun perasaan bersalah atas kelakuannya pada ibu tirinya itu. Ayu menarik nafas lega, sebaik tidak melihat kelibat Ayu di tangga. Malah dia bernasib baik kerana Dennis bertindak bijak meletakkan ganggang telefon dengan segera, sejurus mendengar suara Elisha di hujung talian. Walaupun pertanyaannya pada Dennis itu langsung tidak dijawab, Dennis memandangkan tidak sempat. Sebolehnya Dennis tidak mahu perbualan antaranya dengan ibu tiri Elisha itu diketahui oleh Elisha ataupun Firdaus sendiri, semuanya atas faktor keselamatan. Namun Dennis tidak mengetahui dari sudut mana dia harus mulakan, bagaimana dia harus menolong keluarga itu. Selepas perbualan telefon antara Ayu dan Dennis tamat begitu saja, Ayu kembali menyambung tugasannya yang belum selesai, membasuh pinggan mangkuk yang masih berbaki di dalam sinki. Di dalam Ayu yang sedang ralit mencuci pinggan di sinki itu, fikirannya mula bertanya-tanya. Kalaulah yang sedang berbual dengannya itu tadi adalah Elisha yang sebenar, bukan makhluk yang lain seperti dirinya fikirkan. Kenapa Elisha tidak mahu membantunya mencuci pinggan mangkuk yang berada di sinki? Haruskah segala kerja di dalam rumah semestinya dilakukan bersendirian? Jadi apa fungsi Elisha sebagai anak gadis dalam rumah ini? Langsung tidak mahu membantu. Sedangkan saat ini dan ada ketikanya dia juga perlukan sedikit rehat, memandangkan kesihatannya yang tidak menentu disebabkan kehamilannya itu. Dia juga mahu sedikit ruang untuknya menjaga dirinya sendiri selain menjaga orang lain di dalam rumah itu. Tetapi peluang itu langsung tidak dirasainya. Seolah-olah suaminya tidak mahu mengambil tahu akan keletihan isterinya di saat menggalas tugas di dalam rumah. Apa yang Firdaus tahu, tugas seorang isteri adalah mengurus rumah tangga, bukannya tugas suami. Tugas suami hanya pergi bekerja dan mencukupkan segala keperluan di dalam rumah. Air matanya mula tumpah, lalu segera disekat perlahan-lahan agar tidak ada sesiapa yang menyedari akan tangisannya itu. Namun pinggan di sinki hampir selesai dibasuhnya. Di saat ini Ayu mula teringat akan perbualannya pada suaminya tempoh hari. Ayu tahu abang penat balik dari kerja. Tak apalah, itu Ayu faham. Tapi boleh tak tegur Elisha bantu Ayu buat kerja rumah sikit? Ayu penat bang buat semua ni seorang-seorang. Rayu daripada Ayu. Bukan Ayu itu seorang isteri ke? Itu kan memang tugas Ayu. Kalau bukan Ayu, siapa lagi nak buat? Pasal Elisha, slow-slow lah sikit ajar dia. Dia muda lagi. Terang Firdaus sambil membulatkan mata memandang Ayu. Ayu merenung mata suaminya sedalam-dalamnya, cuba untuk memahami akan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Ayu menggelengkan kepala. Sebab dia muda lagi lah, kita kena ajar dia dari awal macam mana nak uruskan rumah tangga. Dah kahwin nanti kan senang. Semua kerja rumah jadi lebih mudah nak diuruskan sebab dah tahu asas-asas rumah tangga.
tegar Ayu dengan nada yang lembut. Namun kata-katanya itu penuh dengan isi dan nasihat. Ayu, jangan nak pandai-pandai nak ajar abang. Macam mana abang nak uruskan anak abang? Jeka Firdaus pada Ayu. Ayu menangis lagi. Kali ini tangisannya lebih deras di saat teringat kata-kata itu. Kata-kata dari suaminya tempoh hari. Sungguh sakit hatinya mengenangkan kata-kata dari suaminya yang terlalu suka menyebelahi anaknya. Tiba-tiba di saat dia sedang mengelamun, kedengaran deruman enjin masuk ke pekarangan rumah. Air mata yang bertakung lebat di kelopak matanya segera disapu dengan lengan baju. Sebolehnya dia tidak mahu suaminya tahu akan tangisannya di hatinya, apatah lagi di kantung matanya. Ayu melangkah lemah menuju ke ruang tamu. Lalu pintu utama dibuka. Terlihat suaminya sedang berjalan menuju ke arahnya sambil tersenyum. "Masak apa hari ni?" tanya Firdaus sambil memicit dagu isteri yang tirus itu. Lalu terus masuk ke dalam rumah dan duduk di atas sofa. Ayu tersenyum kelat, cuba menyembunyikan perasaan kelam itu. Dagunya yang dipicit Firdaus terus disapu-sapu dengan jarinya. Mungkin terasa sakit ketika dipicit Firdaus tadi. "Patin masak tempoyak, kegemaran abang?" Sepintas Ayu menjawab pertanyaan itu. "Wow, sedapnya." Ada senyuman di bibir Firdaus. Dalam pada itu matanya melingas memandang sekeliling rumah di dalam rumahnya. "Nah, nanti tolong letak semula diari ni dalam bilik Elisha. Pastikan yang dia tak tahu." Firdaus mengulurkan diari berwarna coklat itu pada Ayu. Sesekali matanya mencari-cari kelibat Elisha. "Jadi abang lah yang ambil diari dia. Patutlah Elisha mencari-cari diari ni. Rupanya abang yang ambil. Abang nak buat apa dengan diari Elisha ni?" soal Ayu. "Kan hari tu Inspektor Ambari call suruh datang balai. Dia syak mungkin ada pertukaran identiti antara Elena dengan Elisha. Malam tu masa Elisha dalam bilik air, abang ambil diari ni. Mungkin ada rahsia dalam diari ni yang ditulis. Abang cuma nak tahu je." Jelas Firdaus lagi. "Habis tu, adakah rahsia yang ditulis?" Mata Ayu terus tertumpu pada Firdaus. "Tak ada." Firdaus tersengih. "Tadi abang jumpa Inspektor Ambali. Dia kata keputusan DNA akan diketahui minggu depan." Sambung Firdaus lagi. "Lamanya?" jawab Ayu. "Entahlah, abang pun tak tahu. Nak analisa apa entah." Firdaus menyukitkan bahunya. Ayu mengangguk tanda memahami, walaupun hakikatnya dia langsung tak faham. Sememangnya dia juga tidak sabar untuk mengetahui keputusan ujian DNA itu. "Ayu." Firdaus memanggil namanya secara tiba-tiba, walaupun isterinya itu masih lagi duduk di hadapannya. "Ya abang, kenapa?" "Petang ni abang kena pergi Pulau Pinang, outstation, arahan bos. Tadi masa perjalanan balik sini, bos abang ada call. Sebab abang sudah lebih 2 minggu abang cuti. Jadi nak tak nak abang kena pergi juga. Sebab urusan dekat balik pulau tu abang yang handle. Mungkin dalam 3 hari." Jelas Firdaus pada Ayu, mengharapkan agar Ayu faham dengan pekerjaannya. "Petang ni juga abang kena pergi?" soal Ayu lagi dengan nada suara yang mendatar. Ada sedikit kerisauan di hati saat ini. Dia sendiri tidak pasti mengapa. Hatinya merasa tidak sedap, seakan ada perkara yang mungkin bakal berlaku. "Ya, petang ni. Sebab pagi abang ada mesyuarat, jadi terpaksalah," jawab Firdaus. Ayu terdiam. Dia memandang suaminya dengan pandangan yang kosong. Entah kenapa perasaannya berasa tidak sedap. Dia sendiri tidak tahu kenapa. Semuanya bermula dari panggilan telefon daripada Dennis bentar tadi. Tapi Ayu takut tinggal sendiri di rumah dengan Ayu meminta sedikit simpati dari suaminya. "Nak takut apa? Elisha kan ada," jawab Firdaus. "Elisha?" Tapi Ayu memandang Firdaus dengan pandangan yang sedikit cuak. Tak kala nama Elisha disebut Firdaus sebagai penemannya malam ini. "Sudahlah, abang kena pergi. Boleh tolong kemaskan baju abang dalam beg? Abang nak makan dulu," pinta Firdaus. Kemudian terus menuju ke dapur untuk menikmati makanan patin tempoyak hasil tangan isterinya sendiri. Ayu hanya mengekori suaminya dengan pandangan mata yang kosong.
Ayu melirik jam yang tergantung di dinding, menunjukkan ke pukul 8 malam. Entah kenapa badannya terasa hangat pada malam itu. Sedangkan dia sudah mandi pada petang tadi, sebaik saja suaminya berangkat ke Pulau Pinang. Tiba-tiba dia merasakan kepalanya mula terasa pening. Ayu segera memecik-mecik dahinya. Terasa rimas apabila berkeadaan begitu. Amat sukar sekali untuknya berdiri, apatah lagi melakukan sebarang kerja rumah. Namun, sebaik saja merasakan pening di kepalanya beransur baik, dengan segera Ayu mencapai tuala dan terus menuju ke bilik air. Saat sedang nak melangkah ke bilik air, Ayu terdengar bunyi seperti seseorang sedang mengocakkan air di sinki. Sungguh deras kocakan air itu. Lalu dengan segera Ayu mempercepatkan langkahnya dan terus masuk ke dalam bilik air. Sebaik saja dia masuk, sudah tidak ada kedengaran lagi bunyi kocakan air di sinki. Air di sinki juga tak ada, malah sinki kelihatan kering. Sungguh pun Ayu berasa sedikit cuak, tetapi kerana malas hendak melayan gangguan yang selalu diterimanya itu, dia mengabaikan saja. Kerana dia benar-benar ingin membasahkan tubuhnya yang terasa hangat itu. Ayu mandi seperti biasa tanpa ada sebarang gangguan lagi. Namun saat dirinya terasa nyaman dengan jurusan air di pancuran, tiba-tiba rambutnya ditarik dengan kuat oleh seseorang dari belakang, sehingga terdongak kepalanya saat rambutnya direntap dengan kuat. Bukan itu saja, kedengaran suara seorang perempuan ketawa mengekek-ngekek, seolah-olah gelih hati melihat Ayu yang mengusap-ngusap rambutnya akibat ditarik dengan kuat tadi. Mata Ayu melingas memandang sekeliling. Langsung tiada bayangan atau kelibat perempuan yang ketawa itu. Kemudian Ayu menyambung kembali mandi yang terbantutnya tadi, lalu mengusap kepalanya yang masih terasa sakit, itu dengan jerisuan air. Namun, sedang berada Ayu menggosok-gosokkan kepalanya, tiba-tiba kedengaran seperti bunyi kaca pecah yang datang entah dari mana. Lagi sekali Ayu merasa panik. Lalu mandiannya disegerakan agar dapat mencari punca dari mana bunyi kaca pecah itu datang. Bersambung.